Assalamualaikum and hello everyone. Thank you so much. Welcome back to our channel BTZ. Dan seperti biasa, kita ada 3 orang di sini. Alhamdulillah. Yes, kita akan teruskan dengan episod yang seterusnya. BTZ kalau tukar orang, kena tukar letter tambah orang ke, kurang orang ke? Kena jual share. Kalau ada nama lagi satu B, jadi BBTZ. Juga Kalau ada satu Z, BTZZ. So, Ustaz Taufik, please carry on. This is a video as usual done in collaboration with our good friends at GERTV. GERTV adalah media platform kepada Global Ihsan Relief Singapore, NGO yang membantu underprivileged in our community. Begitu juga dengan usaha-usaha kemasyarakatan satu dunia. Dan di antara the current project that they are running is called Care for Orphaned Families. Ini merupakan satu usaha yang kita cuba untuk membantu mereka-mereka yang menjaga orphans. And this is a difficult matter, as we all know. Menjaga anak-anak yang yatim dan sebagainya merupakan satu perkara yang agak payah dan susah. Kita boleh menyumbangkan finances kita dan usaha kita kepada mereka. From just $150, you'll be able to provide a food hamper and financial aid to these families. So we greatly recommend that you help about, and mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu urusan mereka dan Allah memberkati harta kita, insya-Allah. Amin. Macam BBC BBC. Macam London punya presenter. London mana London Cicero Boy London. So, ada dulu brand apa tu? Yang jam tu? Boy London. Boy London kan? Bukan London Boy kan? Boy London. Boy Itu London. London Bridge. Oh. Boy London. Boy London. Yes. Boy. Ada satu. Sekarang dah baru Island Boy. Oh, I'm Island Boy. Island Boy. Okay. Tadi pasal apa? Anak yatim? I tengok balik skrip tu. Macam tadi I tengok skrip yang pasal this. Macam 150 for 1 month. Banyak sih. Actually macam like they can utilize that for dorang punya makan, You can kesihatan. change their lives a lot with Exactly. $150. Kita kalau 150 tu boleh makan kat El Fuego ke apa kan. Betul. Takkanlah 50 tu tak boleh kasih. Betul. 150 So tapi open amount lah any amount Kalau lebih tu memang elok lah. Yalah. Tapi yang orang put as an amount is $150. Tapi to be honest, saya cakap pasal donation and all that kan. Tapi I pernah nampak jugalah macam budak-budak bola, muda-muda lah, budak-budak sekolah ni semua pun susah. Betul. Serius, diorang pun macam ada yang tak cukup duit beli boot, ada yang tak cukup duit beli macam shin pad dan segalanya. Sampai dah ke tahap macam I pernah macam datang tengok rumah sewa babe. Kesian. So, Ingat Singapore semua okey Exactly, correct. Actually banyak juga budak-budak kita pun suffer good word or boleh lah. correct. Susah. Yeah. But hopefully kita dengan all these programs yang Global Ihsan buat, hopefully we can help them lah. InsyaAllah. Allah. Alright. Seterusnya InsyaAllah nanti kita akan bincang mengenai seorang Nabi lagi, iaitu Nabiullah Shu'aib alaihissalam. Shu'aib Nabiullah Shu'aib alaihissalam dalam Quran tidak berapa banyak ceritanya, tapi ada 2 perkara yang agak important to discuss. So kita boleh belajar lah dari InsyaAllah. ni. So 2 point tu apa Yang the first point would be mengenai Nabiullah Shu'aib, di mana Allah menghantarkan Nabi Shu'aib kepada orang-orang Madian ni dekat northern part of Saudi Arabia, dekat dengan Aqabah, dekat Tabuk ke atas. Kat Jordan tu kan? Tengah Jordan, betul. Tengah Jordan. Okay. Allah hantar dia. Now, ada beberapa isu. Pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai Nabiullah Shu'aib AS, dan ayat ini dalam surah Al-A'raf. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba. Ustaz, boleh Ustaz sambung ayat tu tak? Wa ila madyana akhahum Shu'aiba qala ya Qala ya qaumi qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum. So ada beberapa isu. Isu yang paling urgent seperti mana semua nabi-nabi alaihi wassalatu wasallam usahakan adalah mengembalikan manusia kepada Allah. Ini constant. Semua nabi memang itulah isunya. Apabila manusia mula untuk memisong, balikkan orang kepada Allah. But every community pun yang menarik, diorang ada problem tersendiri. So Nabi Musa, isunya masyarakat dia ada masalah tersendiri. Bagi orang-orang Madian, kaum yang Allah hantar Nabi Shu'aib, isu di antara yang mereka lalui adalah isu tidak berlaku adil di dalam transaksi bisnes, transaksi bisnes. Oh, okey. Benda-benda muamalat lah. Mereka dikarenakan mereka tu kaya, kadang-kadang dikarenakan kekayaan tu akan menindas manusia.
And ini merupakan a message yang quite consistent in the Quran. Dari sudut bermuamalah dengan elok. Deal with people correctly. Follow contract. Macam. So ni senang cakap corruption lah ni ya. Yes, so financial corruption. Alright. Malah in the Quran, right, if you see, ada satu perkataan yang Allah gunakan beberapa kali, tapi Allah gunakan untuk begin a surah, Allah gunakan perkataan wail. While. Dalam Quran ada dua. Dimulakan wailul likulli humazatil lumaza. Keduanya adalah wailul lil mutaffifin. Mutafifi. Kalau Allah sebut perkataan wail dalam Al-Quran, wail tu berarti dua, sama ada neraka ataupun celaka. Tapi Oh, dia tu bukan baik. apa namanya? Dia tak ada benda baik lah. Tak ada. Dia terus While tu celaka lah. Celaka. Ah. Kalau celaka tu nampak-nampaknya neraka. Lebih kurang macam tu Okay. kan. What is interesting would be that ada pun wailul likulli humazatil lumaza, dia menyebut mengenai orang-orang yang affect people in their honor. Slander kan. Yep. Bila kita mengumpat dan sebagainya, kita menjejas reputasi manusia. Adapun wailul lil mutaffifin, dia adalah offending people in their wealth. Maka celaka itu daripada Allah kepada manusia apabila kita offend people in their reputation and we offend people in their wealth. Maka duit orang ni jangan buat main-main. Nama orang pun yang buat main-main. Correct. So reputation and harta. Harta. So ini isu dia. So Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa'auful kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardh. Right? So ini merupakan tadi kita sebut bila cerita Nabi Ayub AS bagaimana nikmat itu menjadikan Nabi Ayub orang yang lebih baik. Betul. Right? So this is a story in which a group of people yang ada duit tapi dikarenakan duit mereka itu melakukan penindasan terhadap manusia. Ini di antara isu pertama lah. So realitinya is masyarakat, kalau kita dapat relate dalam kehidupan kita ni, orang yang mempunyai tahta ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, jawatan yang besar, mungkin duit yang lebih banyak. Kadang-kadang dengan adanya pangkat tersebut, which is benda ni satu benda advantage lah untuk dia, dia akan melakukan benda-benda ni lah. Dia akan menindas manusia, dia akan memalukan manusia dan dia akan menipu lah. Disebabkan dia tu ada pangkat, perkara tu adalah perkara yang so-called macam layak untuk dibuat. Walhal Allah SWT sebut wail kan. Allah SWT sebut benda ni adalah pasal wa'uful kaila wal mizan. Maknanya kita kena berlaku adil dalam apa pun. Dalam apa pun yang kita berurusan lah. Al-kail wal mizan, tahu tak? Mizan ni benda timbangan. So, kita tengok orang buat jualan kan, berapa banyak benda tu berlaku benda tu. Tapi kira benda tu walaupun kenapa Allah SWT gunakan mizan, benda tu nampak macam biasa. Macam you ambil 1 kilo tapi actually you ambil setengah kilo. Dia letak 1 kilo kan. Nampak macam kecil tapi di sisi Allah SWT adalah besar. Okay. Could be that $1, $2 yang you rasa sikit tu di mata you adalah besar untuk di mata orang yang beli tu. Dan Allah SWT mengambil setiap dosa tu daripada sekecil-kecilnya. Mana dia amanah. Maknanya kalau 1 sen pun kau ambil daripada orang tu, itu bukan duit kau, bukan hak kau. Jadi Faham. mizan macam kita dulu kita tahu sejarah-sejarah para anbiya, even orang-orang dulu pun beli barang semua menggunakan timbangan. Betul. Orang panggil Dacing. Dacing. Even when kita kat negeri Arab pun masih pakai lagi. Masih pakai lagi macam ni berapa, nus kilo, 1 kilo, 2 kilo. 1.5 kilo. Kan dia letak ni ada 9 kilo, 2 kilo dia letak 2 batu tu kan. Ni okey dah jalan. Tapi nak tunjukkan yang Allah SWT punya sifat yang begitu menjaga hak-hak manusia ni, takut-takutnya kalau kita bagi kurang tu akan dipersoalkan nanti pada hari kiamat. Itu yang kita takut tu. Disebabkan itu bukan hak kita tu. Itu berlaku amanah di dalam transaksi merupakan satu benda yang kadang-kadang terlepas pandang lah bagi sebagian manusia. And when you are dealing with business, kadang-kadang boleh aja kita nak cut corners ke, nak tipu orang ke, to get a bit of profit or a bit more profit. Maka Allah cakap, 1 sen pun Allah akan tuntut di hari kiamat. Any type of penindasan kepada manusia in regards to transactions business ni, it's not something that we compromise. Betul. Understand. Betul lah. Terasa pentingnya hitam dan putih ya. Betul. Documentation, contract, and then going by the contract is Dan something that janji dan honouring a contract tu pun satu benda yang besar. Kita orang kata taat ataupun turutlah dengan apa yang kita telah janjikan. Okay. Di sebuah kertas. Satu paper tu macam kita kata kita akan janji, kita akan buat ni dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada berlaku benda-benda yang tak menentu. Tiba-tiba kita menganggap kontrak tu dah tak valid lagi. Itu pun satu amanah juga. Sebabkan benda yang kita deal tu adalah benda yang boleh merubah dan sebagainya kan. Ni benda adalah benda yang banyak bersangkut paut dengan muamalah manusia lah. I understand. Tengok, the thing is yang kadang-kadang kita forget
bahawasanya finances, duit ni merupakan satu perbincangan yang agak besar dalam agama. Malah kalau kita tengok 5 rukun Islam kita ni, ada beberapa yang berkaitan dengan duit apa? Zakat berkaitan dengan Zakat, duit, yes. haji berkaitan dengan duit, maka duit is very central. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sampai kat Madinah. So kita imagine Nabi sampai Madinah in building a civilization. So Nabi kena pastikan bahawasanya everything is in place lah. Maka sebagai contoh, Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi dia sebut 4 benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam build as important institutions in the community. Sampai Madinah ni, macam mana kita nak bina civilization Pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bina masjid. Bina masjid sebagai institusi keagamaan di dalam negara. Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam develop something called a muakhah. Muakhah tu brothering. Nabi befriend satu orang Mekah dengan satu orang Madinah. Kan baru? So each and other help each other. Kat Singapore sekarang kita ada this particular thing called befriending system. Alright. Befriender punya program kan. So Nabi buat benda tu kat Madinah. Lama dah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam write down what is known as the Constitution of Madinah. Constitution. Rights and privileges of citizen. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam establish the market, and Nabi sallallahu alaihi wasallam lay down the policies of finance. So Nabi sebagai seorang leader, dia bukan kata orang Jawa sembrono. Yeah. Tapi everything is measured. Nak berniaga macam mana, market tu kat mana, even dari sudut kat mana market tu pun Nabi allocate. Wow. Kalau kita tengok semua city-cities lama Islam, sama ada di Kufah ke Basrah ke Mesir dan sebagainya, and even there's an interesting study on Singapore tau. Kalau kita tengok the core of a country, tengah-tengah bandar tu selalu apa? Tengah-tengah bandar tu selalu masjid. Di keliling masjid tu pasar. Keliling pasar tu baru residences, tempat orang tinggal. To tell you that the core of Islam is in the end Allah. Masjid Yeah. But then we also, while we believe in akhirat, we also believe in the importance of dunia. Maka keliling masjid tu adalah apa? Market. Lepas tu kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. So even in that particular sense, Nabi tu teliti di dalam arranging everything. Solid Solid. Dari sudut perniagaan kena macam mana, ijab dan kabulnya, apa yang buat perniagaan ni boleh tak boleh, jenis-jenis perniagaan, investment ke tanah ke, semua benda ada. Semua benda ada rules and regulations supaya apa? Hak manusia itu terpelihara. So this is the issue yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan nabi-nabi yang lain sebelumnya. Ada saja orang yang nak merompak ke, merampok ke, nak mencuri ke, nak scam orang. Cubalah sedaya upaya manalah boleh dapat lah. Hatta zaman Nabi SAW dikarenakan orang Quraisy waktu di Mekah, orang kan memang kira orang besar kan. Orang kalau datang daripada luar, dikarenakan orang ni orang besar, harga dia kasih kepada lokal lain, harga dia kasih orang lain. Yelah. Right? Sama kan like today also. Exactly. Yeah. And it's unfair. Because it's the same item. Right? Kenapa ada 2 different price settings? And stuff, right? So benda ni semua adalah taklid dan tindakan to make a quick buck. Maka Nabiullah Syuaib alaihi salam, di antara perkara yang dia terpaksa lalui adalah orang macam ni. So ensure hubungan sesama manusia adil. Hubungan dalam bermuamalah adil. Tak lebih, tak kurang. Exactly as it should be. Ini yang keadilan yang kita nampak di dalam agama Islam. I understand. Right? Now, the other issue yang ada juga dalam cerita Nabiullah Syuaib AS, ini dalam surat Hud. Ustaz boleh bantu kita ni, Ustaz? Qalu ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. So, bila Nabi Syuaib pergi dan mula dakwah ke orang, and kita tengok the entirety of the stories of prophets, dia punya rejection dia ni beza-beza. Dia akan cakap, kita nak dengar kau buat apa? Kau ni orang miskin je. Yeah. Selalu gitu macam Nabi-Nabi will always start off as a resemblance of miskin. Kan? Kadang-kadang kaya pun, tapi dia cakap, alah kau kaya pun kaya macam kita je. Apa kelebihan kau tak kita? Selalu reject And kena ada reject, alasan-alasan macam-macam. Yes. And this is something that we face today also kan. Bila orang reject tu macam-macam alasan lah. I understand. Okay. So dalam keadaan tu Allah nak sebut Syuaib alaihi salam buat kebaikan. Kebaikan digunakan sebagai alasan yang orang ni meripik. Kira kau solat, kira kau boleh nak cakap macam-macam lah. Kira kau pergi masjid, kira kau boleh cakap macam-macam. Kau pakai songkok je, kira kau dah ada ni lah. Yeah. So kelakar kan. No, kita seharusnya Buat baik tau. Yalah. Kau buat baik ini pasal apa Macam jadi tanda-tanya tau. jadi Padahal heran, benda baik. Ya, betul. Kan bagus kalau buat jahat. Macam gitulah. Indirectly macam kau kalau buat jahat lagi bagus tau. Tapi this ayat memang particularly memang cakap pasal Nabi Allah Syuaib ni adalah orang yang beriman lah. So pertikaian dia is agak-agak pasal kau solat ni kau jadi gini kot. Macam gitu kan. Solat ni kau buat kau jadi macam gini. Macam gitu. As-salatuka kan. Ta'muruka an
Apa tadi ayat dia? Ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Ta'muruka an natruka. Maknanya dia cakap pasal ni benda lah. Solat kau ni yang membuatkan kau suruh kita berhenti untuk menyembah berhala kita ni. Menyembah Tuhan mereka lah. Padahal actually benda yang Nabi Shu'aib cuba sampaikan tu is benda yang baik. Betul. And disebabkan diorang nampak benda baik ni akan menggugat jawatan diorang sebagai ketua-ketua kabilah, sebagai orang-orang atas. Yes, untuk diorang, pangkat diorang at that time tu lagi besar, and bila ada pangkat besar diorang Of course lah, tak nak ni saya tak nak lepaskan. Pasal nanti aku masuk Islam atau aku jadi orang yang baik atau aku solat pada Allah, aku dah tak ada benda ni semua. Faham? Dia pelik juga dari segi apa tahu. Sebagian orang mata merah dengan orang buat baik. Ni benda pelik lah. Tapi kalau ada orang buat jahat, macam dia pelik, okey lah. Ni orang buat baik pun dia pelik juga. Nanti buat baik, alah sekejap je tu. Ya Allah, manusia. Semayang Buat Allah. baik sekejap ke, alah ni kau tengok nanti kejap lagi. Kadang kita dengar orang cakap semayang, ya Allah, sakit lah tu. Aduh. Sebenarnya orang ni nak step jadi ustaz lah ni. Ni kira orang nak selebriti hijrah kira ke apa. Macam tu kan. I think dia ada point juga kadang-kadang. Yalah. Bukan kita nak menyalahkan benda tu, tapi attitude tu tak bagus. Cuma kadang-kadang masyarakat kita punya konteks ni membuatkan kita jadi gitu tau. Betul. To the extent yang kadang-kadang kita jadi fikir lain. Kenapa dia tiba-tiba ni cuma itu yang kita kena berubah. Pasal tak boleh like macam Masya just Allah, default Alhamdulillah. baguslah. Mudah-mudahan dia continue kenapa tak boleh macam tu? Seharusnya gitu kan. Macam malam nanti, let's say lah, betul-betul lah petang semayang, malam pergi tempat lain. Kau tengok, tadi kau tengok, petang semayang, malam kau tengok kat mana? Kan macam, it's normal lah, it's normal. I think, bukan cakap orang lah, I think kita pun secara What we need to understand lah, is that perubahan manusia itu merupakan satu benda yang susah. Yes. Katalah kalau ada satu orang ni tak solat, kemudian dia baru nak solat. So the idea will be as you say, kita harapkan mudah-mudahan berterusan. Yes. Tapi dalam keadaan dia itu salah, katalah dia solat, lepas tu dia tak solat, kita still kena husnuzan yang cakap, you know what, dia tengah cuba tu. Mudah-mudahan lepas ni dia kuat sikit. Our task is to none other than help people towards change. Correct. Itu je, benda-benda yang tak elok. Facilitate orang kan, bantu kan. Betul. Correct. Weird lah benda ni. So masyarakat ini dari dua sudut tau. Satu sudut adalah pemikiran pelik dari sudut, kalau orang buat baik, ni adalah agenda tertentu. Keduanya adalah isu finance. So Nabi ni kena garuk kepala ni. Nabi Shu'aib ni kena fikir macam mana aku nak attend to these people. Betul. Maka usaha Nabi Allah Shu'aib AS agak payah dari sudut itu. Satu kena ajar agama, lepas tu kena ajar finance. Right? So that was the entire mission of the early life of Nabi Allah Shu'aib AS. Kita hari ni banyak tak isu-isu penipuan dalam scammers punya cerita ni? Kebanyakan macam mana? I think dalam banyak field benda yang paling senang nak tipu adalah benda yang bersangkut paut dengan agama. Betul. Paling senang in any agama pun ni cakap. Where agama kita ataupun agama orang lain dan sebagainya. You pergilah macam India ke, maybe you pergi negara. Pasal senang, benda tak nampak. Simple je, dia just empty promises lah. Yeah. And benda tu sampai sekarang masih lagi ada benda-benda tu. And they involve a lot of money, a lot of hopes yang orang letak, and still yet orang masih believe dengan benda-benda tu. I think one of the few cases I pernah dengar lah, one of my students dia cakap yang bapa dia ni ada invest banyak dekat satu tempat ni lah. So dapat tahu yang investment dia tu is actually sekolah budak-budak hafal Quran dan sebagainya. So in the name of that sekolah tu, konon-kononnya investment dia is, kalau kita tahu, okay lah, letaklah duit tu, investmentnya is insyaAllah lah kita akan bergerak pahala kita dan sebagainya. Tapi end up sekolah tu bila datang, dia dengan duit yang banyak orang kumpulkan tu, dia tak nampak hasil sekolah tu Langsung. Perbezaan dari sudut makan minum budak-budak ke apa ke. Ni kat negeri lain lah. And negeri tu kalau you letak $100 pun, I think satu bulan you boleh makan mewah pun. Tapi ni dah beratus ribu orang letak. So dia punya janji is, kau letak ni 100,000, aku akan kasih kau kebahagiaan hidup kau. So orang beli kebahagiaan tu dengan wang ringgit. Cuma that wang ringgit tu, betul lah macam tadi, dia tak auful kail. Dia tak menjaga adab ataupun amanah dari sudut keuangan tu lah yang Allah berikan kepada dia tu. Exactly. So amanah yang orang berikan kat dia tu,
in the name of kononnya ni tempat orang hafal Quran, actually budak-budak tu tak makan apa-apa pun. Cuma yang dapat orang yang berpangkat ni lah. Dia dapat duit tu, then dia punya apa ni, in return dia is the jaminan dia tu lah. Kira memang empty hopes lah. Dia penipuan dalam agama is already horrible. Penipuan dalam duit itu horrible. Bila ada penipuan dari sudut agama dan duit, Uish. wah, dia memang teruk. Wah. Sudah bukan bubble Baru lagi. wild Betul. Wild lah Dia kadang-kadang banyak orang tak nak derma dikarenakan benda macam ni. Yalah, Kan kita nak derma I tapi agree, kita I dengar agree. macam-macam. Dia ni scam ni, dia tu scam ni, dia ni tipu, gelapkan duit, kena bagi duit. Kita nak derma pun jadi susah nak derma. Asyik senyum je kan. Nak sedekah. Betul. Yalah. Kesian lah dari sudut. Kita perlu untuk membantu orang, tapi dikarenakan banyak orang yang tak bertanggungjawab macam ni, kadang-kadang jadi payah manusia nak membantu. Alhamdulillah. Wait, okay, cakap pasal derma ni, is it okay tak? Macam for me, I rasa yelah kita banyak kan kat Singapore ni, banyak macam dana-dana yang you boleh derma tu and all that. Tapi kalau you rasa macam tak nak lah, aku nak macam $5 aku ni atau $10 aku ni, aku nak betul-betul tengok apa orang buat dengan $10 aku ni. Boleh lah kan macam kita You berhak lah. yang kita nak boleh. You are entitled to do that lah. Cuma kenapa kita ada all these agencies, especially macam GRTV yang ada dengan kita ni, is they are official. I understand. And what, So, go when to someone official lah, Kita cakap, bila cakap pasal official ni, it's not about apa diorang buat. Kita tak boleh please orang. Kadang orang cakap, banyak saya dia ambil duit kita. Apa yang dia buat? Macam kata kan, official means diorang ni adalah orang yang bertanggungjawab terhadap donation yang kita buat. Betul. So at the end of the day, apa yang you letak, $5 ke, $10 ke, $30 ke, diorang yang akan jalankan benda ni dengan sifat amanah yang diorang ada. I understand. And disebabkan diorang ni memang dalam field ni, you tak perlu nak cari-cari tempat-tempat lain. Could be tempat-tempat lain lagi tipu. Betul. So kita kena faham juga dari sudut macam kata derma dan donation ni kan, dia bukan sekadar kita melihat benda tu dengan mata kasar tau. $5 aku ni, aku make sure $5 jadi tau. Kena ingat benda ni bergerak Example di atas lah, orang punya, di atas orang punya usaha, kerja dan sebagainya. So Nabi tak mengharamkan untuk orang yang nak sampaikan derma tu untuk menggunakan sedikit daripada duit tu untuk menjalankan benda tu, tak. Cuma amanah is amanah lah. I punya perspektif dua. Dari sudut kita yang nak menderma kan, kadang-kadang perlu untuk kita tahu ketulusan professionalism of a particular agency. It is important. But kadang-kadang bila kita fikir pasal derma juga, at times it's also part of you ada rasa, tak, aku bukan derma ni untuk nak tengok exactly, tapi derma adalah aku punya tanda yang aku nak sacrifice for Allah. So kalau aku nampak ke tak nampak, itu di antara diorang dengan Allah. Kadang-kadang macam tu juga. I understand. Ada kesnya kadang-kadang kalau macam So kita, macam you dah do your part lah. Ni Exactly. aku dah buat bahagian aku. diorang cakap, Ustaz, saya nampak ada this particular person minta derma kat luar kan, dan sebagainya kan. Nak kasih ke tak nak kasih? Saya cakap, bismillah kasih. Dia cakap, Ustaz, macam mana kalau dia kena kasih kita derma, kita derma dia beli rokok. Kita kena derma dia beli arak dan sebagainya. Kita cakap, selagi mana kita tak nampak benda tu, itu di antara dia dengan Allah. Tapi kalau kita nampak benda tu terjadi, kita jangan facilitate lagi lah. Dia move on tu sama dia. Selagi mana dia itu berurusan dengan Allah, kita tak nampak benda tu lah. Tak, macam what I'm trying to say is kalau you boleh cut short the processes and then you, macam let's say lah for example someone nak makan depan mata you ni. Kasih. You kasih, dia beli makan, dia makan. So dah nampak kan benda tu dah, which means dah tunaikan benda tu. Lagi satisfying kan. In a way In certain situation boleh. Tapi in certain Not situation every situation not lah. every situation kita selesai. Kadang-kadang orang perlukan duit kan. Alah. And kadang-kadang kita tengok yang, kadang-kadang Allah hantarlah orang-orang ni kat kita. You kadang kena sedar yang kadang-kadang kita ni memang tak tahu siapa yang kita nak kasih duit. And mungkin dah lama kita tak derma duit. Tu pun masalah juga. Betul. Orang yang jarang keluar duit, you tak rasa nikmat ada duit tu. So bila kita tanya, tengok, dia ni banyak duit $100,000, $200,000. So macam nampak muram je. Because tak ada merasakan nikmat memberi tu. Yes. And at the same time, nikmat memberi ni bukan untuk orang je. And sometimes untuk diri you juga. That's why orang, I surprise yang orang-orang putih yang pandai nak self reward diri diorang ni. Macam tahu tau, macam dah kerja, okay, self reward untuk diri diorang. Tapi kebanyakan masyarakat yang kita kenal lah, orang-orang kita yang kumpul duit to the extent yang dia sendiri tak belanja duit tu, tak tahu nak savings untuk apa. Yelah, kita cakap savings tu bagus,
Tapi jangan terlalu sangat saving sampai you tak merasa nikmat dunia ni. Allah kata wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Dengan nikmat Allah tu kau rasakan dengan nikmat tu supaya you lebih syukur pada Allah. Bukan kita kata membazir. Ya, I faham. you Kira faham kan kan? macam you beli, macam let's say for example, you pergi kedai, pergi SIM5 apa, beli PS5 ke apa. Kan bila that process kan makes you feel like macam, ya Allah, bestnya. Macam kan, macam itulah Penat kan. lelah you tu Something like macam that lah, macam berbaloi tau. Ada PS5 eh? Tak ada, I tak ada. I pun tak ada. I dah berhenti main game dah. Azlan ada tak Azlan. sentuh pun sih. Sekarang kau kerja kan, asyik laptop. Dan, Laptop berzikir je. presentation sambil otak lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Dia punya mouse tu Manalah berzikir. baik weh. sangat. So this is the first part of the story of Nabila Syuaib lah. Okay. Berdepan dengan orang-orang yang jauh daripada Allah, kemudian urusannya adalah financial issues. Ya. So Second insyaAllah part kita mendalam second part lagi, kita akan sambung setelah ini insyaAllah.